Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah versus PDRM, yang mana Kedah menang 2-0 hasil jaringan dari FA Dayo dan juga Litak. Kedua-dua gol melalui sepakan penalti. Adakah anda semua berpuas hati dengan pasukan Kedah pada perlawanan semalam? Bagi saya masih lagi belum berpuas hati dengan corak permainan yang diterapkan oleh pasukan Kedah, yang mana di bahagian tengah boleh dikatakan masih lagi kurang kreativiti dan mereka masih lagi kurang daripada segi cara untuk menyerang dan juga melepasi bahagian pertahanan pasukan PDRM. Jadi lack of creativity antara punca lah kenapa bahagian tengah Kedah tak beberapa nak efisien dan tak boleh nak link up dengan baik daripada segi penggunaan striker mereka FA Dayo untuk dicari di kawasan final third. Manakala untuk pasukan PDRM pula, kalau kita lihat daripada segi corak serangan yang efisien, dari segi straight forward punya game ataupun lebih kepada direct football, nampaknya PDRM lebih berbahaya dalam mereka punya attacking, yang mana kita boleh nampak beberapa percubaan yang di-create ataupun dicipta oleh PDRM hampir untuk menjaringkan gol. Nasib baiklah ada beberapa gerakan yang mana mereka terperangkap di dalam offside trap yang membolehkan mereka punya pergerakan terbantut di situ. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan cerita tentang pasukan Kedah dahulu. Apakah perkara positif yang kita boleh highlightkan tentang pasukan Kedah pada perlawanan ini? Perkara positif yang pertama yang kita boleh highlightkan tentang pasukan Kedah adalah mengenai peranan Moses Atede yang bermain di bahagian tengah. Bagi saya, beliau berjaya menjalankan tugas dengan sangat baik sebagai seorang pivot di bahagian tengah untuk menggerakkan dan juga untuk menstabilkan bahagian tengah pasukan Kedah dalam keadaan menyerang dan dalam keadaan bertahan dalam menetralkan gerakan serangan pasukan lawan di kawasan middle third. Jadi apa yang kita boleh puji tentang Moses Atede ni adalah daripada segi dia punya vision dan juga dia punya passing range, yang mana boleh dikatakan dia punya vision dan juga passing quality tu memang top notch lah, yang memang on point. Kalau kita lihat ada beberapa gerakan ataupun passing yang dilakukan oleh Moses Atede daripada bahagian lebih deeper ataupun boleh dikatakan bertindak sebagai deep line playmaker. Banyak hantaran-hantaran ataupun passing beliau berjaya untuk open the game dan juga menggerakkan serangan bagi pasukan Kedah untuk menukar daripada transisi ketika bertahan ataupun di kawasan tengah untuk berada di kawasan final third. Dan benda tu memang positively lah kita boleh nampak yang Moses Atede boleh untuk menjadi playmaker bagi pasukan Kedah dan daripada bahagian bawah. So that is a good thing, sebab Kedah ada orang yang boleh jadi ball progressor di bahagian tengah dan mereka tidak lagi perlu untuk mengharapkan kepada Boyan Sige untuk bermain dengan terlalu tinggi ataupun bermain dengan high line, tetapi mereka dah boleh mengharapkan Moses Atede untuk melakukan killer pass ataupun penetration passing daripada bahagian kawasan Kedah sendiri. Yang tu perkara pertama yang positif lah untuk pasukan Kedah. Perkara kedua yang positif apa yang saya lihat daripada gerakan pasukan Kedah, yang kedua adalah mengenai mereka punya fullback. Kalau kita lihat daripada peranan Wan Amir Rafiq dan juga Arif Farhan, kedua-dua player ini mempunyai peranan yang lebih berbeza, yang mana Wan Amir Rafiq lebih suka untuk stay deeper ataupun pembentukan back 3 di bawah, dan Arif Farhan lebih suka untuk inverted ataupun bertindak untuk cover up dengan memberi supporting play kepada Fayad dan juga kepada Al-Hafiz Harun ketika first half lah. Yang mana kalau kita lihat Arif Farhan banyak join the attack di kawasan kiri untuk membentuk combination play ataupun triangle play bersama dengan Litak di kawasan kiri pasukan Kedah. Jadi kita boleh nampaklah pergerakan pasukan Kedah di bahagian kiri dengan pergabungan ataupun combine antara tiga player ni agak efektif. Cumanya boleh dikatakan in term of crossing ataupun the quality of crossing tu, Kedah masih boleh perbaiki lagi untuk melakukan crossing yang lebih better daripada bahagian kiri. Pada mulanya kita boleh nampak yang Al-Hafiz ni sedikit gugup, tetapi selepas gameplay mula untuk meningkat dan beberapa kali ada peluang, kita boleh nampak yang Al-Hafiz bermain lebih direct dan lebih suka untuk cross the ball ke dalam di box bagi mencari FA Dayo. Tetapi disebabkan kecemerlangan defend daripada PDRM, mereka berjaya untuk intercept dan juga block hantaran-hantaran dilakukan. Jadi kita boleh nampak lah yang progression yang ditunjukkan di bahagian kiri dengan 3 player
player ni, iaitu Arif Farhan, Litak dan juga Al-Hafiz di first half memang menunjukkan satu orang kata apa, kestabilan dan juga progression yang bagus ketika dalam fasa menyerang untuk pasukan Kedah. Itu yang kedua yang boleh saya puji lah. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah adalah untuk kali ni mungkin defense department pasukan Kedah agak bermain dengan baik, tetapi kalau boleh mereka boleh perbaiki lagi in term of mereka punya communication dan juga mereka punya defense line, yang mana kalau kita lihat beberapa kali PDRM berjaya untuk memerangkap pemain ataupun memerangkap pertahanan Kedah dengan hantaran-hantaran secara direct di belakang pertahanan untuk mereka melepasi orang kata apa, backline pasukan Kedah dan menjadikan situasi yang hampir membolehkan mereka menjaringkan gol. Nasib baiklah in term of execution ataupun in term of finishing yang ada kepada bahagian hadapan pasukan PDRM agak kurang bagus. Kalau mereka sangat klinikal, kemungkinan PDRM dah boleh skor lebih daripada 1 gol pada perlawanan semalam, dan ditampil pula dengan kecemerlangan daripada Kalamullah yang menyelamatkan beberapa percubaan daripada pemain-pemain PDRM itu sendiri. Dan untuk bahagian kanan, apa yang boleh saya katakan, corak permainan yang ditampilkan oleh Wan Amirul Hafid dan Hidalgo agak bagus, yang mana combination play yang terbentuk di antara kedua-dua player ni memang bagus. Tetapi apa yang menjadi permasalahan adalah untuk pasukan Kedah yang boleh Kedah untuk perbaiki pada next game. Apa yang perlu kita highlightkan adalah mengenai mereka punya kreativiti di bahagian tengah, yang mana untuk bahagian tengah apa yang kita boleh nampak yang sebenarnya Ott masih belum berada di tahap performance yang sebenar untuk menjadi player yang boleh create the game, boleh jadi playmaker dan boleh jadi link up player bagi pasukan Kedah. Kalau kita lihat variety yang ditunjukkan oleh Litak dan juga Al-Hafiz, mereka kedua ni membentuk combination play yang bagus, yang mana Litak sering memberi support kepada Al-Hafiz dan memberi support kepada Fayyad di second half, tetapi perkara sama tidak berlaku kepada pemain-pemain Kedah di bahagian kanan, yang mana apabila bola dapat kat Hidalgo kalau dapat bantuan overlap daripada Wan Amir Rafiq, maka Hidalgo akan boleh create combination play di kawasan kanan. Tetapi sekiranya Hidalgo tak mendapat supporting ataupun support pertolongan daripada Wan Amir Rafiq, maka dia hanya akan lebih kepada isolated. Jadi apabila dia isolated, dia banyak bergerak secara bersendiri, dia akan menyebabkan situasi di bahagian kanan apabila bola ada kat kaki Hidalgo akan jadi situasi lebih kepada 2v1 ataupun 3 ataupun 2 player PDRM di bahagian pertahanan akan terus untuk tutup ruang daripada Hidalgo melakukan penetration run. Jadi di sinilah kita boleh nampak yang Ott sebenarnya in term of team play dan juga supporting play untuk backup kepada bahagian kanan, even di bahagian central itu sendiri, Ott masih belum mencapai tahap yang boleh dikatakan boleh berada dalam first 11 pasukan Kedah dalam separuh season punya performance. Even dia ada menjaringkan gol-gol yang menarik, tetapi dia masih lagi berada di bawah below par. Dia tidak seperti Ott yang kita kenal dahulu, dan kemungkinan kalau Amir Bek main tempat Ott semalam, saya rasa Kedah akan ada lebih bagus mereka punya combination play yang akan terbentuk di bahagian kanan. Disebabkan Hidalgo tak banyak support, apa yang kita nampak kekurangan untuk pasukan Kedah adalah Ifidayo, yang mana Ifidayo terpaksa untuk out of position sebagai pemain nombor 9, yang mana Ifidayo terpaksa drop lebih deeper ke kawasan tengah untuk collect the ball, dan Ifidayo banyak untuk cover up bahagian wide area di bahagian kanan untuk membantu Hidalgo dalam pembentukan combination play bagi melakukan penetration dan masuk ke dalam D-box pasukan PDRM. Jadi benda inilah yang menyebabkan corak serangan pasukan Kedah boleh dikatakan tidak beberapa efektif, sebab number 9 terpaksa keluar daripada dia punya posisi untuk cover up dan juga memberi support kepada bahagian flank ataupun bahagian winger, yang menyebabkan bahagian tengah pun kosong. So benda tu yang menyebabkan Kedah tak ada lah efektif sangat in term of mereka punya attacking. So mereka boleh untuk perbaiki daripada segi mereka punya creativity, dan yang paling penting adalah daripada segi supporting play dan juga daripada segi off ball movement, yang mana boleh dikatakan banyak lagi pergerakan statik yang ditunjukkan oleh pasukan Kedah yang menyebabkan Kedah tak boleh nak open the game dengan sangat bagus. So mereka perlu untuk banyak bergerak lagi untuk create space kepada teammate dan juga bagi option kepada teammate untuk open the game. Jadi itu untuk pasukan Kedah lah apa yang boleh saya katakan. Jadi overall boleh saya katakan agak berpuas hati dengan penampilan daripada ATD Moses, tetapi saya tidak berpuas hati dengan sangat dengan orang kata apa, corak permainan yang ditunjukkan oleh Ott. Kemungkinan Amir Bek
sepatutnya main, sebab orang kata apa, Amirbek is one of the best player untuk Kedah season ni, tetapi perlawanan semalam dia kena drop daripada squad, dan tetap sayang lah kan. Saya harap mungkin dia injured ataupun tak dapat diturunkan. Kita harap untuk next game mungkin boleh cuba gandingan Atede, Amirbek main macam biasa ke atas dan bergandingan dengan Litak di bahagian tengah. So benda tu mungkin nampak lagi positif side lah untuk pasukan Kedah. Jadi untuk Ifedayo, macam saya cakap tadi, dia banyak drop lebih pada position, tapi dia score 1 gol melalui sepakan penalti. Mungkin dia perlukan masa lagi, tetapi in term of positioning, kalau kita lihat Kedah semalam dalam gerakan serangan, banyak hantaran-hantaran dilakukan ke dalam D-box. Sebenarnya Ifedayo sentiasa berada di dalam tempat yang betul, tetapi disebabkan reaction ataupun awareness yang bagus ditunjukkan oleh PJRM in term of untuk block the cross dan juga untuk intercept, mereka lebih pantas, maka Ifedayo tak dapat bola tersebut lah. Tetapi in term of position, work rate, kerajinan ditunjukkan oleh Fidayo, bagi saya dia akan menyelah lah dalam 2-3 game lagi. Untuk Moses pun saya tak boleh puji banyak, tapi semalam passing range dan dia punya vision memang on point. Jadi kita boleh tunggu the next game lah, bagaimana Kedah nak utilize Moses Atede dan penggunaan Fidayo sebagai top striker. Kita kena tengok balik lah. Kalau bahagian tengah masih lagi tak berfungsi, agak sukar untuk Kedah bermain as a team. Itu untuk Kedah. Untuk PJRM, apa yang boleh saya puji, mereka punya direct play, mereka punya hantaran-hantaran jauh, meletakkan bola di belakang pertahanan, mengharapkan kepada Uci Akbar dan juga Nabil Apti untuk progress the ball masuk dalam final third. That is a positive thing, sebab itu adalah corak permainan yang mereka boleh terapkan lah. Jadi benda tu positif. Dan daripada segi defending, mereka bagus, cumanya mereka buat mistake sikit, hadiahkan 2 sepakan penalti dan mereka terpaksa terima lah kekalahan ni kan. Jadi overall boleh katakan untuk game ni PJRM defending bagus, cumanya mistake, simple mistake, mereka terpaksa terima. Attacking pun mereka bagus, cumanya mereka kurang clinical sahaja. Jadi memang mereka terpaksa kalah lah. So Kedah balas dendam lah. And itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.